Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera cikgu ucapkan. Okey, selamat datang kembali ke channel Cikgu Hadi Ismail dalam kelas RBT tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Baik, uh, kita akan bincangkan sambungan bagi topik dalam reka bentuk sistem vertigasi yang mana kita dah sampai ke penghujung topik lah ataupun penghujung bab. Okey. Uh, Perkara pertama, perkara penting, dah lupa skrip tu. Perkara penting yang akan kita bincangkan hari ni adalah analisis elemen reka bentuk dalam sistem vertigasi berdasarkan lakaran reka bentuk baru yang pelajar hasilkan. Okey? Pelajar dah hasilkan lakaran sebelum ni dan sekarang kita akan buat analisis dan juga penilaian. Analisis dan juga penilaian terhadap lakaran reka bentuk yang telah dihasilkan. Jangan cakap banyak. Let's go. Okey. Kita tengok sambungan dia. Sebelum tu saya ready kejap. Sarung tangan hikmat. Okey. Kita buat secara detail dulu untuk standard pembelajaran yang kita dah belajar. Okay, kita tandakan ini dah selesai. Alright, ini dah selesai. Ini dah selesai, kita dah buat lakaran. Kemudian hari ini kita akan masuk menganalisis elemen reka bentuk dan juga menilai lakaran. Ini yang keempat dan juga yang kelima. Okey. Kita tengok apa yang dimaksudkan dengan analisis elemen reka bentuk dalam sistem vertigasi. Dia kata selepas menghasilkan lakaran reka bentuk baru, okey, mengikut kreativiti, inovasi yang pelajar buat, okey, pelajar perlu pastikan kesemua elemen reka bentuk diaplikasikan dalam lakaran tersebut. Okey, yang mana kita boleh buat satu analisis elemen reka bentuk menggunakan satu borang, okey, borang analisis yang kita akan senaraikan ataupun kita huraikan apa analisis, apa elemen-elemen yang boleh diperhatikan dalam lakaran tersebut. Okey. Kita tengok ini contoh elemen-elemen reka bentuk dalam sistem vertigasi yang boleh kita jumpa. Ini contoh contoh ni tak semestinya dalam lakaran kamu mungkin contoh berbeza daripada sini. Ini adalah satu panduan je. Baik, yang pertama dia kata garisan. Garisan ni mungkin dia kata ditunjukkan dalam lakaran laluan paip, melalui injap kawalan, melalui komponen dan sebagainya, kan? Kemudian daripada segi rupa, menunjukkan gambaran lakaran dalam bentuk 2D, dalam bentuk 3D. Okay? Kemudian dari segi bentuk, menunjukkan keseluruhan sistem pada pandangan mata sebenar. Bentuk lebih mudah difahami berbanding lakaran 2D. Contoh tangki nutrien dan juga polybag. Bila kita buat lakaran tu, kita buat lakaran polybag, lakaran tangki nutrien, lakaran set pemasa, lakaran pump air dan sebagainya. Jadi itu dapat ditunjukkan dari segi bentuk. Kemudian dari segi tekstur, menunjukkan kesan rasa dan ekspresi terhadap sesuatu objek yang dilakar. Kan? Kita tengok aja satu objek yang kita dah lakar tu, dia akan timbulkan ekspresi pada kita. Tangki nutrien dia punya saiz dia lebih besar kan. Jadi dia akan, mungkin ekspresi kita tengok, dia akan bekalkan air yang ataupun baja yang mencukupi kepada tanaman. Saiz dia macam mana. Okay? Itu berhubung kait dengan saiz. Perbezaan jarak perbandingan komponen yang digunakan. Dari segi susunan polybag, dari segi saiz polybag, saiz tangki nutrien. Okey. Kemudian warna, kesan tone pada objek yang dilakar. Masa kita buat lakaran, saya dah bagi tahu hari tu, pelajar boleh gunakan warna pensil kan, pensil color tu. Sama ada untuk buat kesan-kesan, contoh kesan rendering, kesan shading. Kesan-kesan tu
boleh memberi kesan kepada lakaran pelajar. Okey, dan yang terakhir dari segi ruang, memisahkan antara komponen dengan komponen yang lain. Kita nak pastikan ini kedudukan tangki nutrien, ini kedudukan polybag, ini kedudukan sebagainya lah. Okey. Kemudian kita tengok contoh analisis elemen dalam lakaran reka bentuk baru sistem vertikasi. Contoh, ini adalah satu lakaran baru, contohlah. Ataupun kita gunakan lakaran yang saya tunjukkan hari tu. Tengok ni contoh. Contoh lain lah. Ini yang saya buat hari tu kan, yang kita dah bincang masa kelas sebelum ni. Selepas lakaran ni dah dihasilkan, kita akan buat analisis dalam bentuk borang macam ni. Kita akan tanda lah. Kamu ada satu borang, kamu dah hasilkan lakaran ni. Lakaran ni dah dihasilkan. Okay. Jadi selepas lakaran dihasilkan, kamu akan masukkan ataupun kamu akan buat checklist dalam borang analisis macam ni. Kalau garisan ada, kamu akan tanda ada. Kalau tak ada, tak ada lah. Kalau rupa ada, ada. Kemudian perlu buat huraian. Contoh garisan tadi ditunjukkan melalui paip, tangki kan. Okay. Jadi kena buatlah huraian-huraian itu kat situ. Okay. Contohnya macam ni. Sekarang lakaran pelajar dah siap. Pelajar dah lengkapkan lakaran. Lakaran inovasi mengikut kreativiti pelajar. Selesai je lakaran. Dalam borang baru macam ni, pelajar perlu isi maklumat-maklumat yang elemen reka bentuk yang terdapat dalam lakaran tu. Ada garisan, ada. Rupa ada. Bentuk ada. Tekstur tak ada. Saiz ada. Warna tak ada. Pelajar lakar hitam putih kan, tak ada warna. Ruang ada. Contoh. Jadi, setiap huraian ni pelajar perlu buat. Masukkanlah huraian-huraian dia. Contoh garisan ni dia kata melalui apa nama? Garisan paip, tangki, apa lagi? Penitis, set penitis. Okay, yang lain-lain pun pelajar boleh masukkan. Saya skip lah. Sekarang panjang pula video ni kan. Jadi pelajar boleh masukkan sendiri dalam borang ni apa huraian-huraian pada setiap elemen. Okay. Ini contoh bagaimana analisis boleh dibuat terhadap lakaran yang dah dihasilkan. Okey. Yang kelima, subtopik yang kelima lah. Penilaian lakaran reka bentuk sistem vertikasi. Selepas pelajar buat analisis, selesai je analisis, kita boleh buat penilaian. Ada satu borang penilaian yang boleh diguna pakai. Okay. Yang mana penilaian ni dibuat oleh pengguna ataupun orang lain lah. Orang lain akan menilai kamu punya lakaran ataupun kamu punya produk tu lah. Okay. Jadi dia kata ada 5 kriteria yang perlu diambil kira. Kira macam faktor-faktor penting. Macam mana penilaian ni dibuat. Yang pertama, inilah. 1, 2, 3, 4 dan 5 ni kita tengok satu persatu. Okay. Kecenderungan inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk. Lakaran mempunyai inovasi, tambah baik fungsi komponen utama supaya menjadi lebih cekap dan mesra pengguna. Ini mungkin dalam lakaran tu ada inovasi-inovasi yang pelajar gunakan. Okay. Kemudian kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan juga penampilan. Yang mana kelainan, dia ada kelainan daripada sistem sedia ada. Sistem yang sedia ada sekarang di pasaran, dijual apa semua tu, pelajar ada buat lain sikit daripada situ. Jadi ada kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan. Dari segi komponen utama, ada nilai tambah, bahan mesra alam, konsep, okay, emosi menyelah. Kemudian kecenderungan fungsi dan praktikal. Memenuhi keperluan pengguna yang tinggal di pelbagai jenis kediaman. Ini lebih kepada kreativiti pelajar menghasilkan satu bentuk yang memenuhi kehendak pengguna yang berada di kawasan-kawasan yang tertentu. Contoh, rumah pangsa tak ada tanah, kawasan terhad, dia nak hasilkan satu set penanaman yang boleh ditanam di dalam rumah pangsa. Inilah dia. Okey.
Kemudian kekuatan kualiti dan kebolehpasaran, kita boleh menarik pengguna mencuba inovasi yang baru dihasilkan tu. Contoh kan. Kemudian kita dapat tentukan reka bentuk yang mana pasaran boleh dipasarkan. Kemudian dari segi ciri ergonomik, ciri yang tahan lasak, tak mudah roboh dan juga dia ada pengudaraan yang lebih kepada ciri-ciri keselamatan lah. Okey. Jadi ini contoh borang penilaian yang boleh pelajar lihat, jumpa di dalam buku teks. Ada buku teks pun ada ni. Jadi borang ni lah yang diguna pakai. Kita bagi satu set borang kepada pengguna ataupun orang yang nak menilai, dia akan nilai lah. Kalau ada, dia tanda lah. Ada, ya, tidak, ya, ya, apa semua kan. Dia tanda semua ni. Kemudian kita buat analisis ataupun dapatan daripada hasil penilaian tersebut. Okey. Jadi bagi subtopik di 4 dan juga 5 itu adalah intipati apa yang perlu pelajar tahu dan faham. Yang mana yang ke-6 nanti kita akan masuk pembinaan bagi mockup ataupun model untuk sistem vertigasi berdasarkan daripada lakaran yang pelajar buat. Pelajar dah siapkan lakaran, daripada lakaran tu kita akan buat mockup ataupun model. Sama ada model separa berfungsi, tapi saya lebih berminat untuk menghasilkan satu model berfungsi sepenuhnya. Maksudnya memang kita tanam dan kita akan lihat bagaimana perjalanan kita punya projek kita tu sama ada boleh dipasarkan ataupun tidak. Jadi setakat itu dulu untuk perkongsian kelas kali ini. Kita akan jumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.